Ratik ya? Ratik. Ratik macam. Sambung mana? Sambungin dulu lah. Sambung tu. Di mana tak kira? Dia dah. Dia ni dia kan tu. Ratik orang tu. Saya ratik saya. Kalau dulu ni. Mesti ada. Di sini kan? Sungai Rama. Macam ratik ya? Tak payah ratik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bismillah sadri alhamdulillah wa lisani Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka hamba hurai baginya di makian tuturan yang menyalahi itu dan menyatakan kehendaknya dan wajah ubahnya, maka terpaksalah atasnya membenarkan ubah-ubahan yang tersebut. Dan jikalau menyalahikan mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun, maka kemudian daripada lalu bertahun-tahun meminta ia pula bahawa hamba syarahkan risalah itu serta menyatakan wajah tujuan tuturan yang tersebut itu, maka memikir hamba beberapa lama, maka nyata bagi hamba elok pitakkan itu, maka merebut-rebut hamba akan peluang dengan menatahkan ibarat risalah itu dengan macam-macam tafsir yang ditetap akan dia dengan surahan yang jelas yang menjelaskan hati-hati yang punya faham atas pada pendapat hamba supaya panjang diambil guna dengan risalah itu dan meratainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, dapat kita bersama-sama menjunjung atau menunaikan segala perintah Allah, yakni kita dapat melakukan dan melaksana apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah atas kita. Dan demikian juga dapat kita bersama-sama menjauh segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Maka itu dinamakan ialah kita seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada malam ini, alhamdulillah sekali lagi kita dapat boleh bersama-sama, di dalam pengajian kita. Maknanya lama kita berhenti,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala buka jalan. Mana buka jalan peluang untuk kita boleh dapat kita bersama-sama lagi ialah sebelah malam di antara Maghrib dan Isya. Itu tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam ini dapat beruntung dan bertuah dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nak sambung pengajian kita daripada yang lalu, yang lepas. Maknanya berapa lama juga kita belajar mari daripada awal hingga sampai musannif dia katanya maka hamba hurai baginya. Maknanya mungkin kita tak faham kerana lama berhenti. Mana dia kata maka hamba hurai baginya, memanglah kita kena hundur sikit. Kita kena hundur sikit. Maknanya dia kata dulunya maka tak kala adalah pada tahun 1335 menututi daripada hamba oleh setengah saudara ni saya sudah maklum ialah orang Malaysia juga, ialah orang Kedah. Apabila dia datang ke Mekah menunai haji, di situlah dia minta saudara ni adik-beradik dia. Adik-beradik dia yang banyak keluarga dia yang ada di Kedah. Keluarga musannif ni. Di Kedah memang banyak. Kemudian apabila dia naik ke Mekah, dia minta kepada tuan guru ni suruh buat. Suruh buat, minta tulis. Ialah apa dia? Satu ilmu, ialah ilmu aqaid, ialah ilmu usuluddin, ialah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang wajib bagi kita tiap-tiap orang, sama ada laki-laki atau perempuan, memang wajib kena pegang, wajib kena tahu, wajib nak i'tiqad di dalam hati. Sekurang-kurangnya 13 sifat kata setengah ulama. Kata setengah ulama wajib kita kena tahu 20 sifat. Di situlah manakala saudara tadi minta kepada tuan guru ni, di situlah dia tulis. Tulis hingga habis. Kemudian mana sudah tulis ialah nama kitabnya Baquratul Amani yang ia tulis tu. Sudah tulis dia bagi. Kemudian apabila tulis jadi buku, tulis jadi risalah, tulis jadi kitab, banyak orang tengok. Manakala banyak orang tengok, di situlah ada setengah ada. Maka tak kala kelihatan atasnya, atas risalah yang kecil tu, oleh setengah talabah, oleh setengah pelajar membahas ia daripada tuturan. Mana tak setuju atas perkataan musannif. Di situlah dia i'tiraf, dia tik atas perkataan. Di sini kita sudah mengaji, tapi yang mengaji dulu tak berapa ramai. Kita nak cerita sikit. Bagaimana boleh setengah talabah itu i'tiraf, setengah talabah itu tik atas perkataan musannif. Contohnya sifat kudrah. Contoh sifat kudrah bahasa Melayu. Kalau kita mengaji kitab dulu, kudrah artinya apa? Kalau kita mengaji kitab-kitab dulu,
Qudrah arti kuasa. Nah, kalau macam itulah. Kalau kita ngaji kitab Firidah bersama, kalau kita ngaji kitab apa dia? Kitab-kitab yang lain lah, banyak. Maknanya qudrah artinya kuasa. Kama dia Musannif ini dia orang alim, orang banyak ilmu, banyak ilmu ala, banyak ilmu cukup, segala ilmu. Ilmu Allah Ta'ala banyak lagi, tapi sekadar mana yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, disitulah karangan dia tak sama dengan kitab dulu. Macam mana? Qudrah kitab Baquratul Aman ini, qudrah artinya berkuasa. Berkuasa. Kalau kita tanya sikit pada malam ini, apa beza di antara kuasa dengan berkuasa? Dia jawab tak? Ini setengah talabah dia iktiraf, dia tik. Dia kata tak bagus kitab ni. Masa tu lagi lah, masa Musannif lagi ni. Dia kata tak bagus, tak betul, kerana tak sama cakap dengan kitab-kitab dulu. Sekarang pula kita tanya pada malam ini, adakah ada perbezaan di antara kuasa dengan berkuasa? Macam mana kita nak jawab? Qudrah iradah ilmu tu. Kita contoh satu sifat cukup. Qudrah artinya kitab dulu kuasa. Kitab ini terjemah berkuasa. Apa beza di antara keduanya? Kalau tak faham di situ, tak faham lah kita nak yang baca tadi tu, maka hamba hurai baginya ada. Malam ini boleh jawab tak? Kalau misalnya kita nak beza tak boleh. Sama mau dulu kan. Itulah jetik tu. Macam mana Tuan Aziz? Kuasa dengan berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa buat langit, menjadikan langit. Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat berkuasa. Sama tak? Sama tak? Sama. Allah Ta'ala kuasa menjadikan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan langit. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi. Sama tak Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa? Tuan Aziz dah jawab dulu, orang lain tak jadi Tuan Aziz. Sama ke tak sama? Kuasa? Apa? Nama. Itu ada. Ada lainan. Ada lainan di antara berkuasa dengan kuasa. Musannif dia contohnya pada masa dia. Dia contoh, dia buat bandingan pada masa dia. Ialah pada ini lah. Dia contoh sodak dengan penyodak. Sodak dengan penyodak. Kenal tak sodak? Ramai-ramai ni kenal tak? Saya memang orang kampung, tahulah sodak. Orang di sini orang Pekang memang takut tak tahu sodak. Sodak. Apabila sodak kita faham macam mana?
Apabila kita sebut, kita cakap sodak, Muhammad, tolong sodak tanah sikit, boleh satu kereta. Muhammad apa? Ambil apa? Ambil penyodok. Bagaimana rupa penyodok? Ialah bentuk daripada besi. Bentuk daripada besi, adanya macam ada tempat pegangnya macam mana. Muhammad tadi pergi ambil penyodok. Ambil penyodok itulah sodok tanah masuk di dalam kereta. Di makian tu juga Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan berkuasa. Manakala Allah Taala wajib ada sifat berkuasa, kuasalah menjadikan langit, kuasalah menjadikan bumi, kuasalah menjadikan manusia di atas muka bumi, kuasalah menjadi segala-gala yang ada di atas muka bumi ini. Tu apa? Itu lain di antara kuasa dengan berkuasa. Berkuasa ialah kena sifat, satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kuasa ialah takluk, mereka panggil. Ada kalau kita mengaji lagi tinggi lagi, ada takluk dan jizi hadir, ada takluk dan jizi qadim, ada takluk, banyaklah. Itu takluk. Sekarang misal contohnya, nanya ni, haji dah. Belum lagi. Tak apalah. Abang misalnya, abang, kita panggil abang lah. Abang sekarang anak ada berapa? 2. Kemudian anak yang ketiga mungkin tak ada. Mungkin tak? Mungkin ada anak yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuasa lagi. Tak, sekarang anak 2 orang. Anak yang 3 belum ada lagi. Tak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuasa payah nak cakap kuasa lagi lah, maknanya kuasa ke tak kuasa tu? Kuasa bila? Bila tetapi Allah Taala belum kuasa lagi lah. Belum kuasa lagi kerana tidak ada lagi. Kerana tak ada lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tentu sedia kala dengan sifat iradah. Allah Taala tentu dengan sifat iradah. Anak yang ketiga ada bulan apa? Bulan April tahun 2016 contoh. Hari Isnin keluar dia. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dengan iradah sedia kala tentang anak kita yang ketiga. Tetapi kuasa lagi tak kuasa lagi. Kerana tak sampai masa. Apabila sampai masa bulan April tahun 2016 hari Isnin, maka Allah Taala kuasa. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan sifat berkuasa yang ada di zat Allah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak Haji? Gelap malam lagi. Macam mana? Nampak kata nampak di antara kuasa dengan berkuasa. Kalau dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti kita baca bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang amat kuasa. Kuasa segala langit bumi dengan sifat berkuasa ialah sifat kudrah yang ada di zat. Karena dia apa dia hurai kan ni. Di situlah dia kata maka hamba hurai baginya bagi setengah talabah. Hurai bagi pahaman
Oh betul. Dulu maknanya di dalam kita ini ia terjemah kudrah arti berkuasa. Di dalam kita lain terjemah kudrah arti kuasa. Di situlah dia iktiraf, di situ dia tak betul ni. Karena tak sama dengan kita dulu. Manakala tak sama dengan kita dulu, di situlah musannif kena hurai. Kita pun macam itulah. Kalau kita ada masalah, kita check up. Orang tak faham. Memang kena pergi tanya balik. Jangan kita hubung, jangan. Tanya balik yang orang check up tadi pula. Apa yang dia check up. Kita jangan bawa apabila kita silap faham, kita tak faham dan sebagainya. Kita jangan bawa yang apa yang kita silap. Kita kena ulang alik, kita balik semula. Kembali tanya semula. Apa kamu kata tadi? Ni, di makian ni tengok. Setengah talabah ni orang yang baik, orang yang bagus. Mana dia tak faham? Dia selalu tanya. Mana tik itu memanglah betul lah. Dia kerana tak sama dengan kita dulu. Manakala tak sama dia iktiraf lah, dia tik lah. Tetapi maka musannif, maka hamba hurai baginya, bagi setengah talabah. Hurai macam tadi lebih kurang, barulah dia faham. Itu dia. Manakala hurai di makian tu, maka hamba hurai baginya di makian tuturan yang menyalahi itu. Hurai satu persatu sifat qudrah macam ni, sifat iradah macam ni, sifat ilmu macam ni. Habis tu kita terjemah betul. Qudrah artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya pengetahuan. Kita mengetahui pengetahuan. Hayat artinya berhidup. Sami artinya pendengar. Basar artinya perlihat. Ilmu artinya berkata. Itu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Tuan Aziz tanya, kalau terjemah kuasa salah ke? Tak salah. Maknanya ilmu tak mendalami. Tak mendalami. Mana kita tak pandai nak beza di antara takluk dengan sifat. Kalau kita kata kuasa, anak yang 3 tadi belum ada lagi. Tak? Anak yang 3 tak ada lagi kuasa dah. Kuasa lagi sekarang. Tuan Aziz. Tak kuasa lagi. Kerana tak ada lagi. Itu dia. Kita kena faham. Itulah. Maknanya kita nak mendalami ilmu. Macam itulah. Habis. Manakala hurai satu persatu dan menyatakan kehendaknya dan wajah ubahnya, jalan ubahnya, semua yang suruh hal ini. Manakala dia hurai satu persatu menerangkan kehendaknya, dan wajah dan jalan ubahnya, ubah cakapan tu, maka terpaksalah atas tengah talabah tu membenarkan ubahan yang tersebut. Barulah mengaku, barulah nampak di dalam hati. Maka kita mengaji di makian itulah. Kalau tak nampak di hati, memang kita kena belajar. Lebih-lebih lagi akidah. Selama mana kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, ngaji. Kita nak tanya malam ni. Allah Taala marah tak? Kita kerja, pejabat tu, bisnes tu, regaan tu, marah tak tuan adik? Marah tak? Kita hamba dia.
Kemudian manakala kita hidup di atas muka bumi, memanglah kena nafkah anaknya, kena nafkah isterinya. Kemudian kita apa kerjanya? Kerja atas pejabat. Kerja apanya? Kerja jadi bisnes. Kerja apa tu? Jadi engineer. Kerja apa tu? Banyak tanggungjawab kita. Kerja. Tapi nak tanya, marah ke tak marah? Allah Ta'ala marah ke tak marah? Allah Ta'ala tak marah. Tak marah. Kerja nak kerja apa-apa. Tetapi kita kerja apa-apa pun di atas muka bumi, Allah Ta'ala bagi. Tapi kita kena ingat, tiap-tiap saat kita jangan lupa kepada Allah. Tiap-tiap masa kita jangan lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Tiap-tiap saat kita jangan lupa kepada Allah. Di situlah kita memang kena belajar ilmu aqaid. Kalau kita tak belajar ilmu aqaid, ilmu sipulan iman, apa panggil sipulan iman, ilmu akidah, ilmu usuluddin dan sebagainya, ilmu tauhid sebagainya, memang kita terlupa kepada Allah. Cuba kita fikir sekarang. Kita duduk dalam bandar sekarang. Kita tengok bangunan besar. Bandar cantik. Jalan banyak. Kesananya, kesininya. Perempuan mudah. Nak ke sana ke sini, umur besar. Duduk dengan bahagia. Tetapi adakah kita nampak Allah Subhanahu wa taala? Ada tak? Selama mana kita tak nampak Allah, belajar. Kalau kita tengok bangunan yang besar, Allahu Akbar, Allah lah Maha Besar. Kita tengok jalan raya yang banyak, kesananya ke sini senang, mudah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nampak Allah. Kita dapat kerja, pangkat besar, tanggungjawab besar, hidup mewah dan sebagainya. Allahu Akbar, Allah Ta'ala bagi. Nampak Allah. Sekarang kita berasa ya tu. Tengok kereta, tak nampak Allah. Ada tengok kereta nampak Allah? Ada? Ada tak? Kita tengok kereta yang besar, nak naik kereta, nampak Allah. Ada tak? Rasa kurang. Apabila kita turun daripada rumah, nak naik kereta, nampak Allah. Itu okey, bagus tu. Kalau nampak Allah, orang ini okey, bagus. Kalau tak nampak, cari ilmu untuk kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya Allah ni, maknanya Allah sekalian lah. Cuba kita fikir, kalau kita mengaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, maknanya Allah Ta'ala menjadikan segala tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala menjadikan mata. Apa? Kenapa? Allah Ta'ala atau dia kalau dia dalam kitab tauhid tasawufnya, dia kata Allah Ta'ala menjadikan mata untuk melihat langit, bumi, batu, kayu, supaya yakin Allah Subhanahu wa taala amat kuasa. Kita tengok langit, kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala ada 100%. Kita tengok langit, dia tengok bangunan besar-besar, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ada 100%. Sekarang kita rasa ni. Kita tengok apa-apa, terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah kita belum ada lagi ilmu aqaid.
Macam orang perempuan. Orang perempuan ni dia bahi. Kalau di sana lah. Di sana dia jalan dia pakai selipar tumit tinggi, gelecoh kan. Dia tak mulut dia tak keluar kata Allahu Akbar, dia tak kata. Dia keluar yang lain. Mulut dia tak keluar la ilaha illallah atau Allahu Akbar atau subhanallah, tak. Keluar yang lain. Kita laki-laki bersama juga. Tak keluar Allahu Akbar. Macam kalau kita bawa kereta pemadu, bawa ada orang litas, macam terkejut. Apa orang ni? Tak ada kata Allahu Akbar, subhanallah, tak ada. Ini kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita kena belajar ilmu usul. Manakala kita belajar ilmu usuluddin, tiap-tiap masa hingga sampai pandai 13 sifat. Masuk di dalam hati, yakin di dalam hati. Di situlah ilmu usuluddin 13 sifat atau 20 mengandung di dalam apa? La ilaha illallah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, semua segala sifat tadi terkandung di masuk dalam. Itulah di dalam ayat Al-Quran katanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Tengok Allah Subhanahu wa taala datang dengan fa'lam. Maka ketahui olehmu. Apa ketahui? Yakni belajar olehmu, mengaji olehmu, tutur olehmu hingga kamu pandai. Selama mana kamu tak pandai, kamu belajar. Ada ustaz mengajar di mana, belajar. Ada tuan guru mengajar di masjid mana, ikut. Jangan malas. Hingga kamu fa'lam annahu la ilaha illallah, kamu belajar, kamu mengaji bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Nak sebut Allah tak payah. Budak pandai sebut. Budak kecil pandai. Allah, kalau kita tanya budak-budak kecil, mana Allah? Ditunjuk. Betul tak? Nak nampak di dalam hati satu benda, satu perkara, kita nak nampak Allah. Itulah kalau orang tasawuf dulunya, dia tulis satu benda Allah, satu benda Allah, satu benda Allah. Orang dulu, orang ahli sufi. Adalah ini keyakinan kita. Ini ilmu. Kalau kita, mananya kita sampai keyakinan, insya-Allah. Mananya sampai kenal Allah, sampai makrifah. Itulah awarudi ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenalkan Allah. Sekarang kita umur 50 tak kenal lagi. Awal agama ialah awal akhir balik. Kita umur 50 belum lagi. Mana dalil para ibu? Mana dalil kata kita belum lagi? Waktu susah payah. Macam kita kata nak pergi mana? Sekarang kita duduk di Kuala Lumpur. Azan. Tak apa. Awal.
haula wala kita tambah sikit. Mananya dia kata tadi apa dia? Maka terpaksalah atasnya membenarkan ubahan yang tersebut, dan jikalau menyalahi akan mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun. Di situlah apa tadi? Kita contohnya tadi maknanya makna keyakinan. Kalau kita tak usaha, tak dapat keyakinan sebetul-betul, maknanya kita tak kenal Allah. Manakala kita tak kenal Allah, di situlah kita selalu tinggal amalan-amalan, tinggal segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Sebab kita tak kenal Allah. Tadi perempuan, misal contoh perempuan tadi. Kita kata kita seorang perempuan. Mana selalu perempuan kalau dia nak pergi ke mana-mana, contoh kita kata duduk di Kuala Lumpur, nak pergi di mana? Di utara ke? Kita pakailah cantik-cantik. Kita pakai cantik lah. Pakai cantik, memang kena pakai cantik perempuan. Sampai waktu semayang, susah nak semayang. Susah tak? Padahal boleh semayang, apalah tak payahlah, tak semayang lah. Kita tak semayang, itulah kita tak nampak Allah. Kalau kita yakin Allah, kita kenal Allah, makrifah kita sebetul-betul 100% dengan Allah, kita takut. Kita takut nak tinggal satu waktu. Dalam agama Islam lebih lagi kita kata sembahyang. Pak Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Apa hurai hadis itu? Sembahyang tiang agama. Maknanya kalau kita tak sembahyang, bermaknanya tiang agama tidak ada. Manakala tiang agama tidak ada, bermaknanya runtuh agama. Karena kita tinggal semayang satu waktu. Puncanya kita tak yakin dengan Allah. Kita tak kenal Allah. Manakala kita tak kenal Allah, kita tak takut apa yang ia perintah kepada kita. Itu contoh. Mana kita berasa apabila kalau kita ambil wudu, bau-bau yang sedap hilang lebih. Di muka pakai yang tepek-tepek yang bedak-bedak yang harga mahal-mahal, habis. Kena ambil wudu ni. Tak payah semayang lah. Bohong pula. Mana tak semayang? Uzur. Bohong pula. Sayang. Itu dengan kerana kita tak yakin dengan Allah. Di situlah kita usaha. Cari jalan. Di mana masjid mana ada mengajar agama, kita pergi. Ikut. Bukan kata di sini ya kita ikut, di lain kita tak ikut. Jangan ikut. Asal agama, lebih-lebih lagi kita kata kita nak ikut, tengoklah juga. Kalau maknanya tahu orang mengajar ikut semata tak boleh. Tengoklah orang ini mengajar ilmu apa.
Orang ni mazhab mana? Kalau luar daripada ahli sunnah wal jamaah, jangan. Jangan. Itu tak boleh tu. Kita tengok orang ini bagus, orang ini baik, tuan guru ini bagus, tuan guru ini mana tak ada cerita masalah lain. Ceritanya di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau fiqh kan di dalam pak mazhab dan sebagainya. Boleh. Jalan ikut. Supaya kita nak ilmu. Habis. Kemudian kata dianya, dan jikalau menyalahi mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun, maka dia terima. Kerana itu dia baru faham. Dulu dia tak faham. Itulah dia iktiraf. Apabila dia sudah faham, walau menyalahi mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun, dia terima atas atas karangan musannif. Habis. Kemudian daripada lalu bertahun-tahun, lama pula, bertahun-tahun pula, minta ia setengah talabah. Dia baca ni. Kalau kita mengaji, sungguh dia panggil, mana nak ilmu. Dia mengaji ni demi sehari, demi sedang. Dekat demi sehari, demi puas tak? Lama kau sedap. Sedap di situlah dia tak puas lagi. Tak cukup. Maka maka kemudian daripada lalu bertahun-tahun, minta ia setengah talabah tadi. Pula bahawa hamba syarahkan risalah itu. Syarah ni yang kita ngaji sekarang. Syarah pula. Kerana nak makan tak habis. Makan habis tak habis ni. Kalau musannif sendiri saraf, mungkin habis dah kan. Apa dia bahawa hamba sarahkan risalah itu serta menyatakan wajah tujuan tuturan yang tersebut itu. Sarah menyatakan tujuan. Apa maksud? Musannif kata macam ni, apa maksud? Kata macam ni, apa maksud? Lebih-lebih lagi kita sekarang. Banyak sekarang orang tak pandai baca kitab Melayu pun banyak dah. Banyak sekarang. Ada orang petani. Dia mengaji di negeri luar. Balik negeri luar, dia orang suruh mengajar di masjid. Baca Isra' Mi'raj. Baca kitab Jawi jadi Arab. Tahu? Hak Jawi jadi Arab, hak Arab jadi Jawi, bercampur duk lebih. Saya sampai sekarang berasa nak suka lagi. Kalau sebut itu berasa nak suka. Borok. Maka Nabi kita naik borok. Supaya baca apa? Maka bahawasanya beruk. Baca beruk. Mula-mula ya tepar pak barkung. Batak nombarkung ni. Beruk dia tak beruk. Ni. Maknanya susah nak baca kitab Jawi. Ada tulisnya mati. Mata. Kalau bumi, kalau kita tengok itu, nak baca apa ni? Bumi ke bom? Macam-macam. Susah sekarang. Itu pun susah nak baca. Apatah lagi ibarat. Apatah lagi ibarat. Di situlah kalau kita mengaji, senang ya weh. Sedap weh. Kerana selalu kita belajar, selalu kita mengaji. Itu dia. Di situlah maknanya dia suruh, dia minta pada musannif sarah risalah itu serta menyatakan wajah tujuan tuturan yang tersebut itu. Habis. Kemudian maka memikir hamba beberapa lama. Hamba tu musannif ni. Maka memikir hamba beberapa lama dia fikir atas talabah minta tadi. Talabah suruh sarah. Atas cakapan dia tu. Dia fikir, maka nyata bagi hamba elok pitakan itu. Bagus juga.
elok mana bagus. Bagus cantik tu. Nama lagi akan datang. Dia maksud lagu ni, tujuan macam ni. Orang lagi akan datang, maksud yang lain. Mana faham tak sama. Pengarang dia kata macam ni, maksud macam ni. Orang belakang hari baca macam ni, maksud macam lain. Maka dia fikir-fikir elok, cantik, bagus. Disitulah maka merebut-rebut hamba akan peluang dengan menatah ibarat risalah itu. Disitulah kalau orang biasa pernah, kalau macam saya lah, masa saya di nikah dulu, mana 24 jam masa ni tak ada. Saya tengok tuan guru tak ada masa langsung. Cuba fikir, saya ni baru lah, masanya Tok Banjar, Syekh Karim Tok Banjar, Tuan Guru Haji Husin Surat, apa lagi, Tuan Guru Haji Ahmad Sedawa. Kita tengok 3 orang ni, kita belajar tak ada masa langsung. Lepas subuh mengajar 3-4 buah, rehat sekejap, lepas zuhur mengajar pula hingga sampai asar. Lepas asar baca pula sebuah 2 buah. Lepas maghrib baca pula sebuah antara isyak. Lepas isyak baca pula 2 buah sampai pukul 11. Mana masa tadi? Itu orang nak ilmu, orang nak menyampaikan ilmu, orang nak dakwah ilmu, dan orang nak ilmu. Kita tengok masa yang luang tak ada, masa yang beri tak ada. Kemudian walau kita pada ilmu sunnah ni, walau masa tak ada, tetapi dengan sebab pintakan setengah talabah, dia merebut-rebutkan masa ada. Maka hamba maka merebut-rebut ada. Maka merebut-rebut nama, maka merbuta-buta. Tu baru pening mana. Maka merebut-rebut. Maka merebut-rebut hamba akan peluangan, akan masa luang. Cari masa luang. Cari masa luang dengan menatahkan ibarat risalah itu. Menatah. Tak menatah. Selik. Kalau kita nak tengok di bawah sikit. Ada kitab Melayu dah. Kitab bahasa Melayu di bawah dah. Dia katanya kitab Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Lepas tu dia buat kandel. Likung. Luar kandel menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mafhum hadis. Menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mafhum hadis itu menatah. Selik ibarat. Lepas tu dia kata ketahui ulemu akan bahawasanya arti, itu dalam kandel, dalam likung. Lepas tu kalimah lah menatah. Kalau kita nak contoh masjid kan, sudah cantik dah ni, pintu apa ni sudah cantik, boleh masuk, boleh keluar. Kemudian Tuan Nazir tak puas hati, nak menatah sikit, tambah ayat tu, ayat ni, tambah bunga tu, bunga ni dan sebagainya. Itu tambah jadi tempat luang-luang. Maka dia cari masa peluang yang kosong untuk nak menatah, untuk nak menselitkan ibarat supaya orang belakang hari faham maksud yang dia cakap. Itu dia. Kemudian dengan menatahkan ibarat risalah itu dengan macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir lah. Ayat ni tafsir macam ni, ayat ni tafsir macam ni, ayat ni macam tafsir macam ni. Macam-macam tafsir lah. Yang ditetap akan dia kata menatah tu dengan surahan yang jilah, yang menjelaskan hati punya faham. Mana jelas? Kalau kita tengok kitab dia satu persatu,
Yang ia menatah tu, yang ia selit tu jilah. Jilah mencerah, terang. Macam kita duduk dalam masjid, buka lampu, terang seorang-seorang. Orang ni Abdullah, orang ni Muhammad, orang ini Abdul Qadir, orang ini Fatimah, orang ini Khadijah. Terang seorang-seorang. Tak ada mari keliruan, tak ada. Nah, dengan curahan yang jilah, yang menjelaskan hati punya faham. Kata menatah tu atas koda pendapat. Orang dulu memang dia tak ada sifat takabur, tak ada. Dia tak cakap lebih. Orang dulu dia tak cakap lebih. Kata ia menatah, ia selit sikit-sikit tu atas koda pendapat hamba. Mana hamba ni ilmu sikit, ilmu lekeh keren sikit je. Yang bijaknya siapa Tuan Aziz? Allah. Yang banyak ilmunya Allah. Allah Ta'ala ilmu dia sikit. Kita sekarang jadi apa? Jadi misalnya kita kata masjid ni, orang latih apa? Latih jadi itu ya, jadi apa? Nanti apa dia jadi tuk siok ya. Oi. Orang datang ni boleh nak masuk masjid. Tak boleh. Masuk raya tak boleh. Untuk waktu ya. Hebat hanya nampak. Marah. Orang nak masuk lumayan tak lagi. Tu jadi tuk siok ya. Kalau tinggi lagi. Kita kena faham. Mananya orang dulu dia melekehkan, dia merendahkan tawaduk diri dia. Mananya dia ni koda-koda ilmu sikit. Maknanya dia bagi tahu ni sekadar ilmu yang ada di dia. Kita cuba fikir. Tengok Rasulullah. Tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pada masa itu tidak ada yang susah pada masa itu. Kerana kafir musyrikin zalimnya, buat menyanyainya macam-macam. Kemudian seorang sahabat mengadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak tahan lah ya Rasulullah. Kalau aku mengikut agamamu ya Rasulullah, kafir musyrikin memang macam-macam menghadapi terhadap aku ya Rasulullah. Maknanya Rasulullah diam, tak jawab. Kerana belum perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tak jawab. Mana orang buat nyanyi, orang buat zalih, hingga mak dia mati, kena tikam, kena pedang, mati. Itu awal-awal mati saya. Tapi Rasulullah diam. Kerana Allah Subhanahu wa taala belum perintah atas Rasulullah. Kata kamu diam ke? Dah mengikutlah. Mulutmu cakaplah. Kata tak apa, aku nak turut. Puak musyrikin ke agama ke, tetapi hati kamu kena tetap. Dak. Lepas itulah, lepas daripada itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Kita kena ingat, kita jangan pandai yang kita tak pandai. Yang kita tak pandai jangan pandai. Maknanya hukum halal halal, hukum haram haram tetap. Jangan sama sekali kita perkara yang haram kita kata halal, hak halal kita kata haram. Jangan, tak boleh. Contoh, musannif dia tawaduk diri dia, sekadar ilmu yang ada pada dia. Sekadar itulah dia bagi tahu. Itu dia. Habis. Supaya apa tu? Kerana apa? Boleh apa dia musannif saat itu, maknanya menatah ibarat, memasukkan ibarat, tafsirkan satu persatu, dengan surah, dengan jilah, supaya panjang. Supaya panjang
diambil guna dengan risalah itu. Supaya panjang masa. Tengok sampai sekarang ada orang guna di masjid ke, di madrasah ke, di surau ke, ada orang guna kitab Baquratul Amani. Karena ada lagi orang faham, ada lagi orang yang pandai. Kalau orang tengok seorang baca tak faham, dua tak faham, tiga tak faham, ada orang baca, ingat. Itulah dia fikirnya. Hamba misalnya dia fikir boleh dia sarahkan satu-satu tu supaya panjang diambil guna dengan risalah itu. Beratus tahun sampai sekarang. Ini naf'ah. Kita baca mengaji pada malam ni, dia boleh habuan juga. Kita belajar malam ni, kitab dia, dia pun dapat habuan. Dia dapat balasan juga. Dia dapat halal dengan sebab kitab dia. Dan meratai supaya panjang diambil guna dengan risalah itu. Dan meratai di sini orang tinggi pun boleh guna, orang pertengahan pun boleh guna, orang yang baru nak belajar pun boleh guna. Ini meratai. Kalau dia tak sarah, orang yang tinggi dia boleh pakai, orang yang tengah tak boleh pakai, orang yang bawah tak boleh pakai. Apatah lagi orang tak kenal langsung, tak tahu langsung sifat 20. Boleh tak malam ni kita tanya seorang-seorang, boleh tak? Sifat 20 apa arti? Boleh tak? Wujud arti apa? Kidam arti apa? Baqa arti apa? Boleh tak? Bang? Boleh tak? Supaya nak meratai ni, boleh tak? InsyaAllah lain kali dah. InsyaAllah lain kali. Maknanya supaya musannif nak meratai budak, orang tua, orang pertengahan, orang baru belajar, orang lama belajar, orang sudah alif dah, dapat boleh guna. Yang penting kita orang yang baru belajar, kita ambil matang karah. Balik di rumah, wujud artinya ada, lawannya tiada, dalilnya baharu alam ini. Itu matang karah. Kidam artinya sedia, lawannya baharu, dalilnya baharu alam ini. Itu matang karah kita hafal. Hafal dulu hingga sampai 13 sifat, hingga sampai 20 sifat. Apabila kita datang belajar kita di masjid ke, di surau ke, di mana ke, tuan guru dia sarah, disitulah masuk di dalam hati. Disitulah masuk di dalam hati. Kalau kita tak faham di situ, tak pandai di situ, apa orang disebut wujud, apa disebut kidam baqa, apa disebut apa dia iradah ilmu hayat, memang sampai ke bila-bila pening. Bila-bila lagi kita ngaji usul din. Ngaji usul din ni tak sama dengan belajar ilmu fiqh. Itulah kita duduk bincang tu. Haji Pak, duduk bincang dengan Pok Koma tu. Kalau belajar ilmu usul ilmu fiqh, boleh soal jawab sikit. Sedap sikit. Belajar ilmu fiqh. Taharah ke, ibadat tu, ibadat ni ke, ibadat haji ke, ibadat kurban ke, boleh soal menjawab. Ni kita ni belum faham lagi apa macam mana wujud tidak. Nak soal macam mana? Tapi lah kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan, kita berjalan pelan-pelan. InsyaAllah apabila kita yakin kita kenal Allah, kerana yang kita naknya awardi ma'rifatullah, awal-awal agama mengenakan Allah. Manakala kita mengenakan Allah, nak contoh satu. Kita belajar ilmu tauhid. Ialah contohnya masjid.
kita belajar ilmu tauhid, kalau contoh masjid ni duduk di mana? Bang. Kalau contoh masjid, kita belajar ilmu tauhid duduk di mana? Ngadap kiblat? Tak, buat bandingan. Bandingan kalau misalnya kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kalau kita banding masjid ni, ilmu tauhid duduk di mana? Ya nah. Tiang. Tiang. Dia nak di mana? Tapak. Bumi. Tapak ni. Mana kawasan masjid ni berapa kaki? Kita misalnya kita kata panjang 20 atau 30. Panjang 11 30, luas 40 contohnya. Itu aqaid. Itulah kita belajar ilmu tauhid. Mana kalau sudah ada lebar tadi 40 kaki, panjang 30, barulah kita boleh bina masjid. Barulah boleh kita sembahyang. Barulah kita boleh puasa. Barulah kita boleh ibadah haji. Barulah kita boleh buat segala-gala ibadah. Tanya satu lagi. Boleh tak masjid ni kita nak bangun masjid yang cantik, yang lawa ni di dalam laut? Negeri Sembilan kita misalnya. Laut Negeri Sembilan. Boleh tak? Boleh tak? Tengah laut boleh? Boleh. Oh, banyak duit dah. Tak, tengah laut yang dalam. Saya dah tanya tadi, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana tak ada tapak. Ada berapa juta sekali habis je, kosong je. Kenapa? Tapak tak ada. Di makian kita, manakala tidak ada ilmu tauhid, tidak ada ilmu, tidak ada apa dia, tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Tak ada. Akidah tak ada, tak kenal Allah. Mananya amal ibadat, segala ibadat lain, mananya Allah Taala tak galakkan. Kerana kita tak kenal dia. Di makian masjid tadi, apabila kita sudah tak ada tapak, barulah kita boleh naik tiang. Barulah kita boleh yang kita nak buat penta macam mana, rupa macam mana, cantik ke besar macam mana, barulah boleh. Dengan sebab tampak sudah ada. Faham tak? Hari inilah belajar ilmu tauhid. Di situlah kita kena bersungguh, jangan main. Itulah musannif supaya nak dia karang kitab satu-satu kitab ni supaya nak meratai. Yang baru belajar pun pandai, pun boleh. Yang sudah belajar pun boleh. Yang alim dah pun lagi alim. Lagi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu belajar ilmu usuluddin, memanglah orang ini keyakinan dia, keimanan dia tak free lah, tak kosong. Cuba yang kita baca wal asri tu pada dah. Wal asri innal insana lafi khusr. Lalu kita baca demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia banyak duduk di dalam kerugian. Walau laki-laki, walau perempuan, walau kaya sesak, banyak hidup di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, malaikat orang yang beriman dengan Allah. Orang inilah tak rugi. Malaikat orang yang kenal Allah, orang yang beriman dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah,
yakni orang yang ada ma'rifah. Orang ini duduk di mana-mana tak rugi. Walau dalam bandar, walau di kampung, walau di mana saja, orang ini tak rugi. Karena dia yakin dengan Allah, karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dah masa pun lebih pukul 9 ni, tak boleh lama. Betul jangan betul? Betul? 9 lebih. Lama dah ni. Maknanya oleh itu dah harap semua maknanya kita bersungguh-sungguh talabah, bersungguh-sungguh cari ilmu, lebih-lebih lagi ilmu usuluddin, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang apabila ada ilmu usuluddin, orang apabila dia ada keyakinan, orang yang apabila kenal Allah Subhanahu wa taala, mana orang inilah bertuah berbutung dunia dan akhirat. Mana di dunia pun selamat, bahagia, di akhirat ialah syurga dengan terang. Kerana dia selalu hati dia, lidah dia, maknanya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah selalu dapat maknanya dah. Kita susah nak mengucap 25 syahadat ni bukan mudah. Yang pentingnya akhir hayat, waktu roh nak keluar. Waktu roh nak keluar tu macam-macam dugaan, macam-macam fitnah, macam-macam iblis segala mari tipu kita macam-macam, supaya kita tak boleh, dia tak bagi mulut kita kata la ilaha illallah. Itu syaitan, itu iblis. Manakala kita ada makrifat, ada keimanan, ada keyakinan, yakni kita 100% kita kenal Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimana orang datang tipu, syaitan, iblis tipu macam mana sekalipun, tak diizinkan. Kerana kita kenal Allah, kita yakin dengan Allah, sehingga kita mati dengan kalam la ilaha illallah. Apabila kita akhir dengan kalam la ilaha illallah, terus kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu yang pentingnya semua yang ada pada malam ini, lagi kita menyampai kepada saudara-saudara kita, carilah, menuntutlah ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala, supaya keyakinan dapat bersama di kita. Oleh itu kemudian dia katanya, dan maka dan hamba terdama akan dia tabsiratul adani bi alhani bakuratul amani, artinya memperlatas bagi orang lekeh mendapati akan tangga-tanggakan dan siring-siringkan cekapan siring-siringan cekapan bakuratul amani, dan hamba pohonkan Tuhan bahawa membuka dengan dia akan mata hati yang terpejam dan lagi lalai daripada perhati iktibar dengan insaf pada sempatan aqaid agama di dalam lipatan-lipatan sindiran cekapan ahlinya, supaya kejap berpegang dengan dia dan boleh menunjuki anak-anak bahasanya dengan jilah, dan hamba harapkan Tuhan beri guna dengan dia akan orang-orang yang rendah dan yang tinggi pengajiannya dan awam, dan bahawa Tuhan jadi akan dia daripada penaruhan kebajikan yang makbul di sisinya, bahawasanya ta'ala amat kuasa atas barang yang ia kehendak dan amat sebenar dengan menerima akan pitakan hamba-hamba yang berkehendak. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma da'wa ya subhanallah. Salam aku da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Ada?